Aku sujud itu mencecah tanah. Berapa tu sujud kak? Ada tu 7 dahi, 2 tapak tangan, 2 kepala lutut dan 2 hujung jari kaki. Jadi 7 lah. Kan? Jadi bila sampai semua benda yang 7 ni sampai ke tempat sujud, itu dia sempurna sujud kita. Kan? Wal qira'at fiha, dan bacaan-bacaan dalam sembahyang, terutama yang rukun seperti Al-Fatihah sempurna. Jadi akak kena mengaji. Saya tak pastilah akak ada tak buat kelas pengajian. Kelas pengajian, kelas talaqi Quran. Talaqi Quran ni ada guru dia, kita depan ni baca okey. Tak payah banyak, 3 ayat tu cukup. 3 ayat baca, kita berikut. Lepas tu sorak-sorak. Akak baca kak, dibetulkan. Habis yang ni sorak sampai semua orang akan dibetulkan bacaan. Itu dipanggil talaqi Quran, talaqi dan musyafahah. Macam mana disebut kan? Dan juga bacaan Al-Quran yang gharib. Maksud yang gharib di sini yang jarang-jarang dijumpai dari dalam Al-Quran. Ada. Macam ismam contohnya. Macam imalah contohnya. Ini bacaan yang bunyi bacaan yang gharib, tak banyak tempat. Macam saktah, wakaf saktah tu kita tak banyak jumpa dalam Quran. Kalau ada pun 2-3 tempat sahaja. Salah satunya dalam surah Yasin, qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu salah satunya. Jadi benda-benda ni kita takkan tahu kalau kita tidak belajar membaca Al-Quran secara talaqi musyafah kita tahu. Macam dah sebut la ta'manna. Bismillahirrahmanirrahim wa Musa majreha. Majreh ke majre ke majreh ke. Macam mana nak nyebut tu? Itu kita belajar secara talaqi lah. Kan? Sedangkan kami imam pun belajar Quran talaqi dengan syiar pun tak berhenti yang galak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah, bukan huwa. Kalau huwa dia jadi macam hari, selamat hari raya. Kita belajar ada 2, ha dengan ha. Yang banyak silap orang Melayu ialah pada ha. Bukan ha tu senang sebut. Ha. Sebab kita sebut ha Melayu. Qul huwallahu ahad. Salah tak mana? Huwa tu terus sebut qul huwallahu ahad. Walam yakul lahu tak boleh lahu, tak kena. Kalau masuk dalam tilawah potong markah dalam fasahah, sebab bacaan tak ikut lahjah Arab. Bukan huwa huwallahu. Bila Ustaz, Ustaz dalam TV kita tengok TV ambil mulut dia macam mana nyebut. Kan dia nak nyebut tu macam mana kan. Itu TV, tapi TV itu kita boleh ikut tapi nak membetulkan tak ada ruang. Jadi kena cari juga guru yang habis. Di sini saya tak pasti, tapi kalau kapal kita ada Ustaz lah, Ustaz Ahmad Badli Al-Hafiz, Imam Masjid Jami' Tafah. Atau Ustaz Fazali ke daripada Matatis Lubuk Katak ambil. Untuk kita kampus kita nak belajar baca Quran. Tak payah belajar daripada ta'at. Ya, itu Iqra, itu memang betul tak kerti baca. Ni kita boleh baca tapi nak membetulkan sebutan supaya betul kan. Kha macam mana? Ya, Zin macam mana? Dot macam mana? Maghdubi kan, senang kan, terutamanya Al-Fatihah tu sebab dia rukun dalam sembahyang. Dan juga baca-baca sembahyang yang lain, Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini, kemudian doa doa kunut dan sebagainya. Kalau sempurna ni kita pelihara dalam sembahyang kita, kata apa qalat apa? Maka berkatalah sembahyang itu qalatus solat. Semayang itu berkata, semayang pun ada bercakap Ustaz.
Benda gaib lah, kita tak nampak lah. Kita kena yakin lah benda tu ada. Kalau tak, kita bukan orang bertakwa lah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau kita ni yang beriman dengan perkara gaib, terus satu tanya lah, buat semayang pun bercakap, satu tanya lah, ada pun solat tu. Tapi dia tak nampak lah, Assalamualaikum, saya semayang. Mana tak nampak? Tapi dia berkata lah, qalat as-solah, berkata semayang itu, hafizakallahu kama hafiztani. Semoga Allah Ta'ala memelihara kamu seperti mana kamu memelihara aku. Jadi digunakan hafizakallah, digunakan fa'il madhi. Kenapa? Kerana ini menggambarkan perkara yang pasti. Allah Ta'ala pasti akan memelihara kamu seperti mana kamu telah memelihara aku, kata semayang. Wa su'ida biha ila samai, dan diangkatkan semayang itu ke langit. Walaha nurun, dalam keadaan dia bercahaya. Tapi tak nampak lah. Duk berarti langit mana, habis semayang tu berarti mana semayang aku. Dia kata naik ke langit tak nampak pun. Ini bukan ekstrem meteor kan weh. Kalau macam bintang repo tu dia nampak. Repo bintang tu nampak lah kan. Ini benda gaib kan? Hanya makhluk selain manusia saja yang boleh lihat. Kucing nampak. Jangan akak pergi ubut kucing tu pula. Oh tak bagi tahu aku tak bagi makan. Janganlah begitu. Manalah dia cerita kita. Yakinlah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Kita yakin perkara gaib, apa benda yang tak nampak. Kalau Allah cerita, Nabi cerita, kita wajib beriman. Kita beriman, wajib kita percaya. Kan? Macam alam kubur, kita wajib percaya. Bagaimanakah suasana di alam kubur tu, kita wajib janganlah kita korek kat kubur. Ada orang semua nakir soal. Janganlah kita pergi sampai korek pula. Tengok dalam kubur tak nampak apa dalam kubur. Benda tu benda lah. Nak tahu macam mana mati kita esok, tahu lah. Habis cerita. Tapi kalau nak mati esok, pergi tak ke, nak bantah balik dulu dia. Nak cerita macam Zizan dalam kucing, tak nampak lah. Tu cerita dia kahwin je lah. Tak percaya pula nanti saya boleh jumpa. Tak ada percaya lah. Kan? Tapi sebenarnya dia ambil tu berdasarkan satu hadis Nabi SAW, bahawa si mati itu rohnya dalam 40 hari pertama akan melihat kembali ahli keluarganya di dunia. Saya rasa mungkin daripada situ agaknya tulis skrip habis, buat skrip kita terbuncit ni berdasarkan hadis Nabi tersebut. Mungkin lah 40 hari, dia kata 40 hari lagi, 1 hari dia 20 hari kan. Kata arwah Zizan ni lah terbuncit tu kan. Itu memang ada. Tapi kita janganlah terlalu percaya, oh ini betul ni akan jadi. Kalau mati esok tak adalah kan. Kalau mati esok aku boleh jumpa Sazmi lagi ni, pergi Muhammad Sazmi dekat rumah dia. Tak ada. Kita tak tahu. Ini semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kan. Baik, itulah yang disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Solat juga akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin di padang mahsyar, di atas sirat dan pada semua tempat di akhirat. Di dunia dah jadi cahaya untuk kita di dunia. Akhirat esok pun nampak cahaya semayang itu. Bila dibangkitkan di padang mahsyar, kita kenal, nampak, yang macam cahaya tu semayang tu. Yang hitam legam tu tak semayang. Nampak kan. Yang buta tu, dia memang tak semayang langsung, tak ingat langsung pada Allah. Pasal tu Allah Ta'ala jadikan dia buta. Mana dia? Dalam surah Taha ayat 129. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang lari daripada mengingatiku, kata Allah SWT, bagi dia kehidupan yang sempit, hati sempit, kehidupan sempit, kan? Wawa sempit. Kan? Itu anak sempit, sorry, wawa sempit. Anak sempit, macam-macam sempit lah. Cerita senang cerita. Kan? Hati sempit, tengok suami meragam je, tak berhenti. Ya, macam-macam ragam. Masak sedap, tak kena. Masak sedap lagi tak kena. Semua tak kena. Baju kita gosok pun tak kena. Beragam je. Rupanya tak tahu dia. Rupanya ada orang tolong jagakan, makan pakai tak ada meragam begitu. Orang tu tak payah tanya orang lah.
Kalau di betung tu main lah kan. Mana kau tu kak? Mana tu ni kena tahu area bukan dulu tu pun pesan dia elok kilometer. Abang pergi betung jangan main bang. Kalau tidak saya boycott bang. Sebulan abang tak makan di rumah, makan tu kopi makan kedai, kedai mamak ayam. Ukut sikit, kadang-kadang boleh ukur. Bukan ukur je, bukan kita mengancam kita, tapi mengingatkan. Sebab manusia ni dia ada nafsu. Kita ingat tak? Abang, kalau abang kerja dia. Jangan ingat dia. Ingat saya rumah lah. Ingat anak-anak, jangan ingatkan seronok aja. Tapi kita betung tu, tahu je lah. Ingat saya ni, ingat anak-anak. Boleh kan? Kita memperingat, bukan kita mengancam, tapi kita tapi janganlah macam terlalu serius sangat. Sampai kena gelak tu lah. Apa pergi apa jangan jadi apa dia pun ya tak titik tak tahu kan. Kalau ya titik alhamdulillah lah, tak dia tak titik baik. Jadi itu dia. Kemudian di atas sirat, nak lalu sirat tapi surga pun nampak bercahaya. Nampak cahaya. Dan masuk syurga pun nampak cahaya tu tak hilang semua. Ada cahaya. Maksudnya sampailah daiman abadah. Selama-lamanya kita ni akan bercahaya. Apakah buktinya? Hadis Nabi SAW, Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, daripada Abdullah Umar radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW zakara salat, memberi peringatan tentang sembahyang. Jadi tazkirah tu bukan zaman ini ya, ada tazkirah zaman Nabi, ada tazkirah. Zaman Nabi dah ada tazkirah dah, bukan kuliah saja, tazkirah ada. Nabi memberi tazkirah tentang sembahyang. Dan sembahyang ni benda yang kita buat hari, maka Nabi memberi peringatan dari semasa ke semasa. Bukanlah lari, tapi ada masa-masa dia. Mungkin seminggu sekali ke, ataupun 2 minggu sekali ke. Tapi di sini tak disebutlah. Tapi yang disebut oleh Abdullah Umar adalah Nabi SAW memperingatkan tentang, memberi peringatan, memberi tazkirah tentang solat. Apa kata Nabi SAW? Faqala man hafaza 'alaiha, sesiapa yang memelihara sembahyang, kanat lahu nura, adalah untuk dirinya nur, cahaya. Di dunia nampak cahaya. Wa burhana, dan tanda. Allah Ta'ala bagi tag. Kalau Facebook tu tag, tanda kau berangkat. Tag. Nampak gambar tu tag. Itu tanda. Wa burhana, tanda. Di padang mahsyar ada tanda. Allah Ta'ala bagi tanda kepada mereka yang sembahyang ni. Mukanya bercahaya nampak. Ni golongan orang sembahyang al-musallun. Orang yang sembahyang nampak bercahaya. Kan? Wa najata yaumal qiyamah, dan bila ada tanda itu, maka terselamatlah mereka itu daripada kedahsyatan pada hari kiamat, yakni masuk nanti ke syurga, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 benda yang akan diperoleh oleh orang yang memelihara solat. Nur daripada dunia membawa ke alam kubur, kuburnya bercahaya sampai pada alam akhirat, di padang mahsyar, sampailah di atas sirat, sampailah masuk dalam syurga. Wa burhan, tanda tadi saya dah sebut tanda. Kalau bagi tag kepada orang yang memelihara sembahyang ini di padang mahsyar nanti, wa najat yaumil qiyamah, dan dia akan selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi kita dah sampai di akhir buku surat 59. Kita sampai di sini. InsyaAllah pada bulan kita datang kita akan sambung pada 16 Mac 2013, buku surat 59 perkara 20. Buku surat 29 perkara 20. InsyaAllah. Jadi itu dia sebanyak tentang solat itu nur tu maksudnya apa? Jadi itu dia. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada 16 Mac 2013 perkara 20. Pusat 59 perkara 20. Antara kelima solat, apabila orang yang dikira berada di dalam kubur, solat akan melindungi dan memelihara itu.
seperti mana dia memelihara